صراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Matan Al-Mutammimatil Ajurumiyah karangan Asy-Syaikh Muhammad Ar-Ra'ini rahimahullahu taala. Bab la linafil jinsi. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad Ar-Ra'ini Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Faslun ay hadha faslun. Bermula ini satu fasal.
Wa amma la allati li nafil jinsi fahiya allati yuradu biha nafyu jami'il jinsi. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan sebenarnya dia membahaskan berkenaan dengan inna dan akhawat inna. Inna dengan akhawat inna, yang mana fungsi inna itu kalau beramal dia menasakkan isim dan merofakkan khabar. Kemudian dia mari selitlah perbahasan la linafil jinsi ni asing. Dia asingkan daripada perbahasan inna. Sedangkan amalannya sama saja. La linafil jinsi juga dia menasakkan isim dan merofakkan khabar. Cuma dia asingkan daripada perbahasan inna. Dia asingkan perbahasan inna. Cuma bezanya antara la linafil jinsi dengan inna tu, la linafil jinsi ni untuk perkara yang nafi. Untuk menafikan sesuatu perkara. Kalau inna itu untuk mengisbatkan, untuk mensabitkan sesuatu perkara. Dia beza situ ya. Hukumnya sama, menasakkan isim dan merofakkan khabar. Cuma dia punya fungsi dia berbeza. Kalau la ni untuk menafikan, kalau inna ni untuk mengisbatkan dan mensabitkan. Dan musannif meletakkan perbahasan la ni fasal yang asing kerana perbahasan la ni mempunyai perbahasan yang terperinci. Yang lebih terperinci lah, yang lebih banyak berbanding dengan isim inna dan sebagainya. Kalau hak tu biasa sama saja, tapi kalau la ni dia ada perbahasan yang sikit panjang, maka dia asingkan kepada fasal yang baharu. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa amma la allati linafil jinsi fahiya allati yuradu biha nafyu jami'il jinsi. Wa amma la, dan adapun bermula la, la tu mubtada nak kepada lafaz. Wa amma la ay wa amma lafzu la, bermula lafaz la itu, yang mana la allati sifat la, yang mana la tu linafil jinsi. Silah dia hazah, takdirnya wudi'at. Allati wudi'at, yang mana diletakkan la itu linafil jinsi, untuk menafikan jenis. Untuk menafikan jenis. Fahiya, maka bermula dia. Adapun la allati linafil jinsi ni fahiya, hiya mubtada. Allati khabar, jumlah tu khabar la. Jawab bagi amma, fahiya, maka bermula dia allati tu, bermula dia la tu, allati yang mana yuradu biha, yang dikehendaki dengan dia, dengan la tu, yang dimaksudkan, yang diqasadkan, yang dikehendaki dengan la tu, naib fa'il nafyu jami'il jinsi, menafikan keseluruhan jenis. Macam la ilaha, tu isim la linafil jinsi tu, untuk menafikan segala jenis Tuhan. Tidak ada jenis Tuhan, tidak ada apa-apa jenis Tuhan illallah, melainkan Allah sahaja Tuhan, tidak ada yang lain. Menafi itu ala sabili tansisi, atas jalan at-tansis. At-tansis ni maksudnya ialah, kalau dalam kitab Kawakib Ad-Durriyah dia sebut la yabqa fardun min afrodihi. La yabqa fardun, tidak tinggal satu benda pun min afrodihi, daripada cabang-cabang dia. Dia fardun ni gini. Contohnya manusia ada Ahmad, ada Muhammad, ada Ali. Ali tu dia panggil fardun. Zaidun tu dia panggil fardun. Muhammad tu dia panggil fardun. Fardun apa dia? Satu individu yang jenisnya sama, iaitu manusia. Jinsunnya ialah manusia. Fardunnya, individu-individunya ialah Muhammad, Zaid, Ali, Salman dan sebagainya. Itu dia panggil fardun. Jadi la yabqa, tidak tinggal fardun min afradihi, tidak tinggal satu pun daripada individu-individu tadi. Makna semua dinafilakan. Tu ala sabili tansis. Tidak ada satu pun yang tinggal, dinafilakan.
Wa ta'malu, dan beramal ia. Jadi ni perbahasan la linafil jinsi. Dia ada macam-macam la ni. La ni dia ada lebih kurang 6 macam la ni. Yang pertama yang kita bahas ni lah la linafil jinsi. Ada yang keduanya dia panggil la al-hijaziyah. La al-hijaziyah ni fungsi dia macam laisa. Fungsi dia macam laisa. Laisa ni dia merofokkan isim, menasakkan khabar, dia macam kana. Tu la al-hijaziyah dia panggil. La orang Hijaz. Dia seperti laisa ya. Tu tak ada masalah. Yang ketiganya ialah la tu ada dengan la tu makna ataf. La ataf. Contoh kita buat ayat jaa Zaidun la Amrun. Ataf tu la ataf. Telah datanglah oleh Zaid bukannya Amr. Jaa Zaidun la Amrun. Telah datanglah Zaid bukannya Amr. La situ la di situ ialah la di situ ialah la ataf. Tu yang ketiga La di situ ialah la ataf. Ada yang keempatnya dia panggil la yang menjadi jawab bagi soalan. Contoh, orang tanya, hal jaa Zaidun, adakah Zaid tu datang? Kita pun jawab la. Gitu la untuk menjawab soalan. Tu yang keempat. Yang kelimanya ialah la yang masuk pada huruf jar. La yang masuk pada huruf jar. Contohnya dia kata jitu bila Zaidin. Contoh. Jitu bila Zaidin. Telah datanglah oleh aku bila Zaidin, tanpa datangnya Zaid. Jadi la tu masuk pada harah jar. Tu yang kelima. Dan yang terakhirnya ialah la yang masuk antara huruf ataf dengan ma'tuf. La yang masuk antara huruf ataf dengan ma'tuf. Contoh, ma jaa Zaidun wala akhuhu. Ma jaa Zaidun, tidak datanglah Zaid itu, wala akhuhu, dan juga tidak datang saudaranya. Jadi wala akhuhu, wa huruf ataf, akhuhu ma'tuf. Dia celah-celah situ masuklah. Itulah 6 jenis la. Sekali lagi kita ulang, 6 jenis la ni ialah yang pertama la linafil jinsi. Ni dalam bab kita sekarang. Yang kedua la hijaziyah. La hijaziyah ni dia sama fungsi macam laisa, iaitu merafakkan isim, menasakkan khabar. Itu la yang kedua. La yang ketiganya la ataf. La ataf. Contoh jaa Zaidun la Amrun. Ataf tu la ataf. Telah datanglah oleh Zaid bukannya Amr. Tu yang ketiga. Yang keempatnya la apabila jawab soalan. Hal jaa Zaidun, adakah Zaid tu datang? La. Kita pun kata la. Tu ataf, itu jawab soalan. Itu yang keempat. Yang kelimanya ialah la yang masuk pada haraf jar. Jitu bila Zaidin. Aku telah datang tanpa Zaid. Gitu masuk dengan haraf jar. Dan yang terakhir ialah la yang masuk antara huruf ataf dengan ma'tuf. Wa ma jaa Zaidun wala akhuhu. Tidak datanglah oleh Zaid, ma jaa Zaidun wala akhuhu, dan juga tidak datang oleh saudaranya. Habis. Itu jenis-jenis la. Jadi la yang kita bahas dalam bab ni ialah la yang berkait dengan linafil jinsi sahaja. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa ta'malu amala inna, dan beramalah ia la. La ni beramal amala inna. Amala ni maf'ul mutlaq, akan sebagai amal inna. Dia beramal dengan amal inna. Maksud beramal dengan amal inna ni, dia menasakkan isim dan merofokkan khabar. Maka selepas tu dia kata fatansibul isma wa tarfa'ul khabara, dan maka menasaklah ia la akan isim. Isim tu maf'ul bih. La tu menasakkan isim.
Wa tarfa'ul khabara, menasabkan isim yang asalnya mubtada. Asalnya mubtada, jaa Zaidun. Contoh. Itu ayat positif. Kalau nak buat la linafi jinsi ni, la linafi jinsi ni, contoh kita buat la rajula maujudun. Contoh. Tidak ada seorang lelaki pun yang ada fil baiti, di rumah itu. La rajula maujudun fi al baiti. Asalnya ayat ar-rajulu maujudun fil baiti. Itu ayat asal. Kita pun nak nafikan, tak ada seorang pun lelaki dalam rumah. La rajula maujudun fil baiti. Begitu. Okey, jadi dia beramal dengan amal inna, dia menasabkan isim yang mana isim asalnya ialah mubtada. Yang asalnya ialah mubtada. Kemudian isim la ni pula, ada kalanya isim la ni dia mudhafun, dia mudhaf. Ada kalanya isim la ni dia mudhaf. Dia mudhaf. Contoh, la sahiba ilmin mamqutun. La sahiba ilmin, tidak ada pemilik ilmu itu, mamqutun, dibenci. Jadi sahiba ilmin mudhaf ilaih. Sahiba itu isim la linafil jinsi, ilmin mudhaf ilaih, mamqutun khabar dia. Tu kalau mudhaf ilaih. Ada juga kadang-kadang isim la ni dia syabih bil mudhaf, dia panggil syabih bil mudhaf. Contoh, ya tali'an jabalan, la tali'an jabalan mawjudun. Tidak ada orang yang mendaki akan bukit itu, ada. Mana syabih bil mudhafnya? Tali'an jabalan. Sebab apa kita kata syabih bil mudhaf? Kerana tali'an, perkataan tali'an dengan makna orang yang mendaki itu tak akan sempurna maknanya, melainkan kena ada maf'ulun bih, iaitu jabalan. La tali'an jabalan, tidak ada sama sekali pendaki akan bukit, yang akan bukit maujudun. Maujudun khabar la. Itu syabih bil mudhaf. Ada kalanya juga isim la ni, isim la ni dia nakirah. Nakirah dengan makna tidak mudhaf, tidak syabih bil mudhaf. Tidak mudhaf dan tidak syabih bil mudhaf. Biasa ya. La rajula fid dari. Tu mufrad. Tu jenis contoh mufrad. Jadi ada tiga pesang isim la. Sama ada dia mufrad dengan makna dia bukan mudhaf, dia bukan syabih bil mudhaf, ataupun dia tu isim la tu mudhaf. Contoh, la sahiba ilmin mamqutun. Sahiba ilmin tu mudhaf. Ataupun syabih bil mudhaf, la tali'an jabalan mawjudun. Tidak ada orang yang mendaki akan bukit itu, ada. Itu syabih bil mudhaf. Tu tiga jenis isim la. Kemudian dia menasabkan isim wa tarfa'ul khabara, dan merafa'kan ia la itu maf'ulun bih, akan al khabar. Khabar dia marfu'. Khabar dia marfu' seperti mana amal inna zaidan qa'imun. Qa'imun tu khabar inna. Sini pun sama juga, dia merafa'kan khabar. Merafa'kan khabar yang asalnya i'rab khabar biasa. Khabar bagi mubtada asalnya, tiba-tiba jadi khabar la sebab masuk la. Jadi la linafil jinsi ni untuk mengkuatkan penafian dia, li ta'kidin nafi. Inna tu li ta'kidis thubut, li ta'kidil itsbat, untuk menguatkan itsbat dia. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bi syarti ayyakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Okey, sekarang kita dah faham hukum asal la linafil jinsi, merafa'kan khabar, menasabkan isim. Ia akan berlaku dengan beberapa syarat. Dia pun sebut dia pun sebut bi syarti ayyakuna ismuha, dengan syarat bahawa isimnya isim la, bahwasanya isimnya isim la itu, wa khabariha ataf, dan juga khabarnya khabar la tu, isimnya dengan khabarnya tu, khabar la tu
nakirataini. Nakirataini tu jadi khabar yakunu. Dua-duanya nakirah. Tak boleh makrifah. Bila kata dua-dua nakirah, tak bolehlah makrifah. Isim la kena nakirah, khabar la kena nakirah. Tidak boleh satu pun yang makrifah. Okay. Sebab apa kena nakirah? Isim la kenapa kena nakirah? Kerana bila isim la berlaku selepas la nafil jinsi ni, bila bertemu dengan isim la, dia kena takdir min. Dia kena takdir min. Contoh, la ahada mawjudun fil baiti. Tidak ada seorang pun yang ada di rumah. Takdir ayatnya la min ahadin mawjudun fil baiti. Sebab kalau la ahada tu seolah-olah membawa maksud seorang sungguh. Tapi bukan kita nak maksudkan seorang, kita nak maksud tak ada seorang pun. Beza. Bukan kita nak kata seorang tak, kita nak kata tak ada seorang pun. Sebab tu dia kena takdir min, la min ahadin mawjudun fil baiti. Jadi bila min ni masuk, min ni tak boleh masuk pada fi'il. Min ni tak boleh masuk pada fi'il satu hal. Min ni tak boleh masuk kepada kepada makrifah, tak boleh. Dia hanya khusus untuk nakirah. Dia panggil min istighraqiyah. Min istighraqiyah. Min yang menenggelamkan, yang meliputi semua benda. La min ahadin, tak ada seorang pun. Tu meliputi semua benda. Bukan nak kata seorang betul-betul seorang tak. Nak kata tidak ada seorang pun. La min ahadin mawjudun fil baiti. Ni. Itu alasan kenapa isim la kena nakirah. Alasan kenapa khabar la kena nakirah pula ialah kerana khabar ni kena jadi nakirah kerana isimnya nakirah. Tidak boleh kita buat khabar makrifah isim nakirah, tak boleh. Seperti mana kalau asalnya mubtada tak boleh jadi nakirah, khabar jadi makrifah, tak boleh. Kan asal sebelum masuk la ni, mubtada ni mesti makrifah, khabar ni mesti nakirah atau makrifah. Tak boleh mubtada ni tak boleh nakirah, tak boleh. Mubtada nakirah, khabar makrifah, tak boleh. Tu asal dia. Jadi alasan yang kedua, alasan bagi khabar la ni kenapa dia kena nakirah juga, kerana dia tu asalnya ialah khabar. Khabar ni mestilah menjadi khabar kepada mubtada, mestilah mubtada tu kalau nakirah, khabar pun nakirah. Itu asal lah. Tak bolehlah khabar tu makrifah, mubtada nakirah, tak boleh. Sekarang ni khabar la ni dia nak meletakkan hukum pada khabar. Khabar ni adalah hukum lah. La rajula mawjudun. Mawjudun ni adalah hukum bagi rajul. Hukum bagi rajul apa dia? Ada. Lepas tu kita letak la rajula mawjudun. Tak ada seorang pun lelaki ada di rumah. Jadi kita meletakkan tidak wujud seorang pun pada rajul tadi. Jadi tak boleh dua-duanya makrifah atau salah satunya makrifah. Kena dua-duanya nakirah. Itu syarat yang pertama. Kemudian dia kata wa ayyaku nasmuha muttasilan biha, dan bahawa adalah isim la tu khabar yakun muttasilan biha ay bila. Isim la tu bersambung dengan la. Maknanya tak boleh bercerai. Tak boleh bercerai. Tak boleh kita buat ayat contoh la rajula fil baiti mawjudun. Tak boleh. Bukan, silap. Dia kata isim kan. Tidak boleh kita buat gini. La fil baiti rajula. Tak boleh. La fil baiti rajula. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dah pisah antara isim la dengan la. Tak boleh. Kenapa tak boleh nak pisah? Kerana la ni dia satu amil yang dhaif. Dia satu amil yang dhaif. Maka bila dhaif dia kena dekat antara isim la dengan la. Tak boleh jauh. Tak boleh nak pisahkan antara la dengan isim la. Okey. Jadi isim la mestilah bersambung dengan la. Tak kisahlah sama ada khabar la itu dharaf ke, jar majrur ke ataupun bukan. Tak kisah, khabar tak kisah.
Asalkan isim la itu dekat dengan la. Adapun khabar la tak kisah dia itu zarah ke, jar majrur ke ataupun bukan, tak ada masalah. Tu yang kedua. Maka dia pun kata fa in kana fa in kana ismuha mudhafan, maka jikalau adalah ia maka jikalau adalah ia isimnya isim la tu mudhafan, mudhaf atau musyabbahan bil mudhafi, ataupun musyabbah bil mudhaf, ataupun musyabbah bil mudhaf, fahuwa, maka bermula dia fahuwa, maka bermula dia jap, fa in kana ismuha mudhafan aw musyabbahan bil mudhaf fahuwa, maka bermula dia ismu la tu mu'rabun khabar. Dia panggil mu'rab, bukan mabni. Dia mu'rab, lagi pula mansubun, khabar kedua. Lagi pula mansub. Bila mansub ni i'rab biasa. Ismul la mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tu maksud mansub. Okey, sekali lagi dia kata, fa in kana ismuha, kalau isim la itu mudhaf. Maksud mudhaf ni sahiba ilmin macam tadi. Sahiba ilmin, mudhaf tu. Musyabbahan bil mudhaf, ataupun yang diserupakan dengan mudhaf. Contoh tali'an jabalan. Tali'an jabalan. Husna wajhuhu. Tu semua musyabbah bil mudhaf. Husna wajhuhu, baiklah oleh wajahnya. Tu maksud musyabbah. Musyabbah bil mudhaf ni, mudhaf dia itu takkan sempurna makna melainkan ada satu benda yang lain. Tu dia panggil musyabbah bil mudhaf. Husna, baik. Baik apa? Wajhuhu, fa'il dia. La husna wajhuhu mawjudun. Tidak ada sama sekali baik oleh, cantik oleh wajahnya seorang pun, tak ada. Tu nak nafi husna wajhuhu. Nak menafikan husna wajhuhu, kita pun letak la. Husna wajhuhu ni panggil musyabbah bil mudhaf. Kerana kalau sebut la husna saja, la husna mawjudun, tidak ada baik yang ada. Apa yang tiada yang baik tu? Tiada yang baik wajahnya. Tiada yang baik akhlaknya. Tu dia panggil musyabbah bil mudhaf. Tidak sempurna mudhaf itu melainkan ada benda lain. Kemudian dia kata, jadi i'rab dia fahuwa mu'rabun. Dia mu'rab, bukan mabni. Jadi kita tak i'rab lah mabni al-fathi ke, mabni ala sukun ke, mabni al kasri ke, tak. Tapi dia mu'rab, makna dia i'rab biasa. Marfu' ke, mansub ke, majrur ke. Cuma dia hukum bukan mansub, bukan majrur, bukan marfu' lah, mansub lah. Lagi pula mansubun, mansub. Okey, selesai. Contoh nahwu ay wa mithalu dzalika, bermula contoh demikian itu nahwu qaulika, umpama kata engkau, la sahiba ilmin mamqutun, tidak ada jenis peseng orang yang berilmu itu mamqutun, yang dibenci ia. Sahiba kita i'rab ismula mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Macam biasa. Batu ilmin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Macam biasa. Mamqutun khabarula marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Begitu. Tu biasa. Tu i'rab biasa. Tu dia panggil mu'rab. Sama juga wala tali'an jabalan hadirun, dan tidak adalah orang yang mendaki akan bukit itu hadir ia. Tak ada orang pendaki bukit yang hadir. Ni contoh bagi musyabbah bil mudhaf. Kalau kita kata la tali'an saja tanpa jabalan, tak sempurna makna. Jadi dia bawa mari jabalan maf'ulun bih. Jabalan tu maf'ulun bih tu. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tali'an tu dia panggil isim la. Ismula mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Sebab dia kan mu'rab. Hadirun khabarula marfu'un wa alamatu raf'ihi
dhammatun zahiratun fi akhirih. Habis. Baik. Kemudian dia terangkan sikit dhabit musyabbah bil mudhaf ni. Ini lagi kita duk kata musyabbah bil mudhaf dia. Dia pun kata wal musyabbahu bil mudhafi, dan bermula perkara yang diserupai dengan mudhaf itu. Tu kalau terjemahlah. Kalau tak terjemah pun tak apa. Wal musyabbah bil mudhaf. Huwa ialah dhamiru faslin. Ma khabar. Ialah barang ittasala bihi syai'un, yang bersambunglah dengan dia, dengan ma itu fa'il, oleh syai'un, oleh sesuatu, min tamami ma'nahu, daripada tu bayan. Min tu bayan bagi ma. Apa mattasala bihi syai'un? Daripada tamami ma'nahu, makna syai'. Ma'nahu makna ma. Daripada menyempurnakan maknanya, makna barang tu. Jadi ya la tali'an jabalan. Kalau kita buang jabalan, sempurna tak makna? Tak sempurna makna. Orang yang mendaki. Mendaki apa? Mendaki bukit. Baru faham. Kalau mendaki saja tak faham. Mendaki apa? Sebab dia kategori, kalau fi'il tu fi'il muta'addi, dia perlu kepada maf'ul. Jadi dia kena ada juga datang maf'ul baru sempurna makna. Tu dia panggil musyabbah bil mudhaf. Contoh tadi kita sebut la husna wajhuhu, tidak ada cantik oleh wajahnya yang ada. La husna wajhuhu mawjudun, la husna wajhuhu sabitun. Contoh, tidak ada sama sekali baik dan cantiklah oleh wajah tu yang sungguh, yang sabit, yang ada. Tu kalau contoh kita nak buat husna wajhuhu, wajhu tu i'rab fa'il. Husna ni dia fi'il lazim. Kalau dia fi'il tu fi'il lazim. Kalau hak ni contoh la tali'an jabalan, hak ni ada maf'ulun bih. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, selesai. Kata dia contoh lagi, kata dia lagi, wa in kana ismuha mufradan. Jikalau adalah isimnya, isim la itu mufrad. Bila kata mufrad ni makna dia, kalau dalam bab isim la, kalau kata mufrad maknanya selain mudhaf, selain musyabbah bil mudhaf. Tu maksud dia. Sekejap lagi pun dia akan terang ke. Dia beza kalau mufrad dalam bab isim alam. Kalau bab isim alam pula, mufrad dengan makna dia bukan murakkab. Dia bukan tersusun daripada dua kalimah. Itu kalau bab isim alam. Kalau dalam bab mubtada khabar pula, bila kata mufrad ni makna dia bukan jumlah, dia bukan syibih jumlah. Tu mufrad dalam bab mubtada khabar. Dalam bab ni, dalam bab isim la, bila kata mufrad maknanya bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Gitu. Contoh la rajula. Rajula bukan mudhaf, dia bukan syabih bil mudhaf, dia mufrad. Wal musyabbah wa in kana ismuha, dan jikalau adalah isimnya, isim la itu khabar kana mufradan, kalau dia mufrad dengan makna bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf, jawabnya bunia, niscaya dimabnikan ala ma yunsabu, dimabnikan akan dia, akan isim la tu ala ma yunsabu bihi, atas barang yang dinasakkan dia, yang dinasakkan isim itu dengan dia, dengan barang, iaitu sama ada dinasakkan dengan harakat ataupun dinasakkan dengan huruf. Contoh kita buat. Contoh kita buat apa kalau isim mufrad? Contoh la rajula fil baiti. La rajula. Rajula i'rab apa? Ismula. Mabniyun 'ala al-fathi. Mabni al-fathi. Mabni 'ala al-fathi. Sekejap lagi pun dia bagi contoh ke? Okey, tak apa. Kita baca dulu. Walau kana mu'raban, meskipun adalah ia isim la itu mu'rab sekalipun, yakni mu'rab sebelum masuk la, mu'rab sebelum masuk la, walaupun dia mu'rab, asal mu'rab lah, rajulun rajulan rajulin, kenapa tiba-tiba mabni? Sebab masuk la. Jadi walaupun sebelum masuk la itu kalimah tersebut mu'rab sekalipun, dia akan i'rab sebagai mabni apabila telah masuk la. Apabila telah masuk la. Kemudian dia kata, dia bagi contoh, dia terang dulu. Wa na'ni bil mufradi. Ni kita terang tadi. Apa maksud mufrad dalam bab isim la? Wa na'ni, dan berkehendaklah oleh kami ulama nahwu, bil mufradi, dengan mufrad huna di sini,
Di sini yakni dalam bab la nafi, la nafi ahli jinsi ni, wa fi babin nidai, dan dalam bab nida. Nida ni munada. Nanti akan datang bab munada pun sama. Bila kata munada mufrad, maknanya dia tidak mudhaf, dia tidak syabih bil mudhaf. Bila sebut mufrad dalam bab munada sekali, seruan tu, sama ada bila kata mufrad, maka dia bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Okey. Jadi maksud kami ialah ma barang. Itu maf'ul bih. Maf'ul bih bagi na'ni. Ialah ma laisa mudhafan, barang yang bukanlah ia barang mudhaf. Mudhafan tu khabar ma, khabar laisa. Wala syabihan bil mudhafi ataf, dan bukanlah syabih bil mudhaf. Seperti tali'an jabalan tu. Tu maksud mufrad dalam bab ni. Okey, selesai untuk mufrad. Dia bagi tahu dulu, sekali dia bagi contoh satu-satu. Wa in kana muthannan, wa in kana ismuha muthannan, jikalau adalah ia isim la itu muthanna. Muthanna ini dua lah. Au majmu'an, ataupun dijamakkan akan dia akan isim la. Isim la tu jamak ataupun muthanna. Maka fa in kana mufradan, wa in kana muthannan au majmu'an, wa in kana muthannan au majmu'an, wa in kana mufradan. Okey, ini tafsir lah ni. Ada setengah nuskah fa'in, ada setengah nuskah wa'in. Yang tepatnya fa'in. Fa'in sebab ini nak tafsir. Takdir dia gini, wa in kana musannan au majmu'an fa'in, fa fihi tafsilun, padanya ada perincian. Begitu. Fa fihi tafsilun, ada perincian. Macam mana perincian tu? Dia pun kata in kana isma, in kana ismuha, in kana ismuha mufradan, jikalau adalah ia isim la itu, jap salah ya, wa in kana muthannan aw majmu'an. Silap wa in kana ni ghayah. Tadi dia terang apa maksud mufrad. Apa maksud mufrad? Mufrad ni ialah bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Wa in kana, meskipun adalah mufrad tadi muthannan au majmu'an, meskipun mufrad tadi tu muthanna ataupun jamak. Sebab apa? Sebab mufrad dalam bab ni bukan bermakna lawan musanna, lawan jamak, tapi bermakna mudhaf dengan syabih bil mudhaf. Jadi maknanya kalau dia buat ayat ada musanna isim la dia ataupun jamak, dia tetap kategori mufrad. Dia bukannya mudhaf ataupun syabih bil mudhaf. Itu maksud dia. Sekali dia bagi contoh. Okey, habis, selesai. Lepas tu wa in kana, sini boleh berlaku ni, wa in kana boleh, fa in kana boleh. Sebab ni tak ada kaitan dengan sebelum dia dah. Wa in kana mufradan, ataupun setengah nuskah fa in kana mufradan, maka jikalau adalah ia isim la itu mufradan, mufrad. Bila kata mufrad mana bukannya mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Au jama'a taksirin, ataupun jamak taksir. Contoh kalau mufrad lagu mana contoh? Contoh mufrad la rajula, itu mufrad. Mufrad dalam bab isim la, dan mufrad yang bukan muthanna jamak. Rajula tu. Kataan rajula tu, rajulun kan seorang lelaki. Seorang lelaki tu dia mufrad dalam bab isim la, dan dia juga mufrad yang lawan musanna dan jamak. La rajula tu. Satu. Au jama'a taksirin, atau jamak taksir. Contoh rijalun. Rijalun jamak taksir. Okey, jadi dia kata kalau mufrad atau jamak taksir isim la tu bunia 'alal fathi, dimabnikan akan isim la tu 'alal fathi, jar majrur, ke atas fathah. Jadi mabni 'alal fathi. Okey, contoh nahu ay wa mithalu dhalika nahu qaulika la rajula hadirun. Rajula ni contoh mufrad. Rajula ni contoh mufrad, dan mufrad rajula ni bukan setakat mufrad pada bab isim la, bahkan mufrad yang lawan musanna dan jamak. La rajula, tidak ada seorang lelaki pun. Mana hilang dah. La rajula, tidak ada seorang lelaki pun. Mana? La rajula hadirun, ya hadir iyo. Hadirun khabar.
Jadi rajula i'rab macam mana? Ismu la mabniyun 'alal fathi la mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin ismu la. Begitu. Rajula ni mabniyun 'alal fathi mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin ismu la. Begitu. Itu i'rab dia. Okey, kalau hadirun senanglah, khabar marfu' sampai habis. Wala rijala hadiruna. Ni contoh jamak taksir. Kena baca mabni lil fathi juga, alal fathi juga. Rijala mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin ismula. Begitu. Kalau hadiruna khabar la marfu'un wa alamatu raf'ihi al wawu li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Begitu. Tu hadiruna. Habis itu kalau mufrad dan juga jamak taksir. Okey, contoh bagi musanna pula. Wa in kana musannan. Jikalau adalah ia isim la itu musannan khabar kana. Kalau dia musanna sungguh ni dua orang. Au jam'a mudzakkarin saliman, atau jamak muzakkar salim. Saliman tu sifat jam'ah. Saliman tu sifat jam'ah. Mudzakkarin tu mudhafu ilaih. Jam'ah tu ataf kepada musannan. Kalau dia musanna atau jamak mudzakkar salim, bunia dimabnikan akan musanna dan jamak mudzakkar salim tu alal ya'i, ke atas ya. Dia mabni atas ya. Sebabkan dia kata tadi mesti tu bunia ala ma yusabu bihi, mesti dimabnikan atas benda yang dinasabkan dengan dia. Jadi musanna dengan jamak dinasab dengan siapa? Nasab dengan ya. Kalau kita i'rab. Contoh kita buat ayat daraba at-talibaini. Daraba asy-syakhsu at-talibaini. Telah memukul oleh seseorang akan dua pelajar. At-talibaini itu musanna. Kita i'rab lagu mana? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi al-ya'u. Ya. Dalam bab isim la pun kita mabni 'alal ya. Kita mabniyun 'alal ya. Jadi i'rab dia okey, contoh dulu nahwu. Wa mithalu zalika. Bermula contoh demikian itu nahwu la rajulaini fid dari. La rajulaini. Rajulaini i'rab dia mabniyun 'alal ya'i fi mahalli nasbin ismula. Itu i'rab dia. Fid dari takdir khabar dia. Ai maujuduna. Takdir khabar khabar la khabarul la marfu'un wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rafa'nya ialah al-waw li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Gitu. Tu takdir khabar la rajulaini maujudani. Alif lah. Kalau rafa' alif lah. La rajulaini ni kalau musanna la rajulaini maujudani. Maujudani i'rab dia khabarul la marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Sebab ni musanna ni bukan jamak. Kalau jamak lainlah. Okey. Wala qa'imina fis suqi, dan tidak adalah dua orang yang berdiri itu di pasar. Qa'imaini sama juga. Mabniyun 'alal ya'i fi mahalli nasbin ismu la. Yang mana i'rab ya tu sebab apa ya? Niyabatan 'anil fathati. Lupa nak tambah satu lagi. Dia bila i'rab dengan furu' dia kena tambah sebab. Kenapa kita kata i'rab mabni 'alal ya'? Niyabatan 'anil fathati. Ganti daripada fathah. Ganti daripada fathah. Asalnya mabni 'alal fathi, tiba-tiba mabni 'alal ya. Sebab apa? Sebab ganti dengan fathah. Jadi mabniyun 'alal ya'i niyabatan 'anil fathati fi mahalli nasbin ismula. Senang. I'rab ni kena reti i'rab ni. Kalau hak ni tak lepas, semua tak lepas belaka. Hak ni tak lepas belaka. Ngajilah teruk lagu mana pun. Habis kitab khatam. Tapi suruh i'rab tak reti. Habis. Dia panggil orang-orang biasa. Dia tak jadi dah orang lain. Orang lain nak syarat muqaddimah nak jadi orang lain tu, dia kena reti i'rab. Dia kena reti nahwu. Nahwu sarah tu kira dari dicelah gigi lah.
Baru boleh panggil dia alim ke tak. Tu dia panggil muqaddimah baru, belum alim ni. Orang yang tahu nahu, orang yang reti nahu sorah ni, itu dia ada kunci untuk jadi alim, tapi belum tentu alim ni. Dan orang yang belajar sungguh-sungguh tak ada ilmu nahu sorah ni, memang tak akan ada alim pada dia. Tu. Memang tak akan ada alim pada dia. Dia jadi orang awam biasa saja. Hanya tahulah apa hukum ni, apa akidah betul, hak tu jelah. Tapi nak nisbah jadi orang alim tu tak. Ni kunci dia. Kunci dia duduk di nahu sorah. Nahu sorah boleh, ilmu lain boleh. Itu ada kunci untuk jadi orang alim. Tak ada hak ni, hak lain pun tak ada apa. Tak ada nilai. Sebab tu orang susah nak ngaji nahu sorah ni, sebab lambat. Dia nak selalu maklumat. Dia nak jadi hebat selalu. Dia tak mahu lambat-lambat ni, leceh. Kemudian kata dia, tu kalau untuk musanna. Wa in kana jam'a mu'akid, tu untuk musanna. Silap tadi bukan qaimaini. Betul lah, qaimaini betul. Kalau kita buat jamak muzakkar salim pun sama juga. La qaimina sama. Kalau qaimina jamak muzakkar salim. Kalau kalau musanna qaimaini. Untuk qaim tu. La qaimaini boleh baca, la qaimina boleh baca. Ini boleh baca belaka dua-dua. Sebab nak menunjukkan dia tu mabni ala liya belaka. Kalau jamak biasa qaimuna. Kalau nasab qaimina. Kalau dia dua orang qaimani. Kalau nasab qaimaini. Boleh belaka kalau qaim ni. Tapi kalau rajulaini dua orang lah. Dia tak ada rajulina, tak ada. Tu. Dia tak ada jamak muzakkar salim, tak ada. Dia ada jamak taksir. Kalau untuk rajul. Selesai. Wa in kana jam'a muannatsin saliman. Jikalau adalah ia isim la itu jam'a muannatsin saliman. Jam'a khabar kana. Muannatsin mudhafu ilaih. Saliman khabar kana. Kalaulah isim la itu jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim, maka bunia alal kasri, dimabnikan akan dia, akan jamak muannas salim itu alal kasri, atas kasrah. Contoh nahwu ay wa mithalu zalika, bermula contoh demikian itu ialah la muslimati hadiratun. Muslimati bukan muslimatin, sebab mabni alal kasri. Silap pula. Muslimatin, bukan muslimatin, muslimati, sebab mabniyun alal kasri. Kalau muslimatin, kalau muslimatin, hak tu bukan mabni al kasri lah. Itu bukan mabni lah, itu majrur jadinya. Itu majrur. Kalau jadi muslimatin, hak tu majrur. Kalau muslimati, mabniyun alal kasri. Mabniyun ala al kasri. Jadi kita pun error lah. Muslimati itu mabniyun alal kasri niyabatan. Niyabatan anil fathati fi mahalli nasbin ismula. Itu ya. Lepas tu hadiratun. Sama error. Khabarula marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Selesai. Tapi dia kata waqad yubna 'ala al-fathi. Dia ada khilaf sini. Dan kadang-kadang qad litaqlil dia panggil. Masuk pada fi'il mudhari' jadi kadang-kadang yubna, dimabnikan jamak muannas tadi tu 'ala al-fathi, atas fathah. Jadi lagu mana? La muslimata. Jadi gitu. La muslimata hadiratun. Sebab mabni al-fathi. Kalau la muslimata, eroklah mabni al-fathi. Jadi boleh baca dua untuk jamak muannas salim. La muslimati, la muslimata. Boleh dua. Lepas tu antara dua ni hak mana lebih rajih? Kata Imam Ibnu Usfur rahimahullahu ta'ala, yang lebih rajihnya ialah baca mabni al-fathi. La muslimata hadiratun. Cuma kalau orang baca bagi bawah tak apalah. Dia mengajilah tu. Tu. Jangan kita pula bercanggah dia. Habis selesai bab isim la yang mudhaf, syabih bil mudhaf, musanna, jamak muannas salim dan jamak mudzakkar salim. Selesai. Lepas tu dia masuk pula
isu berkenaan dengan la kalau ulang banyak kali. La ulang 2 kali. Maka dia kata, wa idza takarrarat la nahwu la haula wala quwata. Ini contoh. Apabila berulang-ulanglah la ni ulang. La ni kalau berulang, nahwu contohnya la haula wala quwata. Ini selalu kita zikir lah. La haula wala quwata. Maka kalau begitu jawab jaza, harus ia fin nakiratil ula, pada nakirah yang pertama tu harus al-fathu, oleh fathah. Apa fathah? Mabni al-fathi. Okey, haula tu nakirah pertama, quwata nakirah kedua. Jadi kalaulah berulanglah harus boleh pada nakirah yang pertama. Mana nakirah pertama? Haula. Haula tu kita boleh baca mabni alal fathi war raf'u ataupun rafa'. Rafa' ni kita baca dengan haulun. Tu rafa'. Haulun. Jadi boleh baca dua. Wala haula wala haulun. Dua. Boleh baca dua. Wala haula wala haulun. La haula la haulun. Dua. Seterusnya. Dia kata, fa'in fatahtaha, maka jikalau memfathahkan ia oleh engkau, akan nakirah yang pertama. Jadi kalau kan kita boleh dua. Nakirah yang pertama iaitu la haula tu kita boleh fathah dengan rafa'. Fathah ni mabni al-fathiyah. Dia pun buat tafsir. Dia perincikan. Kalau kita nak fathahkan haula, maka jaza fi tsaniyati ay jaza fi nakirati tsaniyati salasatu aujuhin. Fa'il bagi jaza. Kalau kita nak fathahkan perkataan haula, kita nak mabni al-fathi ke atas perkataan haula, maka harus pada nakirah yang kedua. Mana nakirah kedua? Quwata tu. Boleh 3 wajah, 3 cara baca. 3 cara baca. Mana 3 tu? Pertama, al-fathu. Mana mabni al-fathi. Boleh baca la haula wala quwata. 1. Wan nasbu, nasak. Apa nasak? La haula wala quwatan. Itu. Nasak la quwatan. War raf'u ataupun rafa'. Mana? La haula wala quwatun. Boleh berlaku. La haula wala quwata, la haula wala quwatan, la haula wala quwatun. 3 baca. Kalau kita baca hak pertama tu mabni al-fathi. Okey. Jadi kita baca dulu, kita tulis depan, dia ada wajah i'rab tu. Okey. Okey, dia kata, itu kalau kita fathah haula. Okey, selesai. Kalau kita rafa' haula pula, wa in rafa'ta nakiratal ula, jikalau merafa'lah oleh engkau akan nakirah yang pertama. Merafa'lah oleh engkau akan nakirah yang pertama. Mana nakirah yang pertama? Haula. Mana rafa'? Rafa' macam mana? La haulun. La haulun. Kita baca begitu, jaza laka, haruslah bagi engkau fi tsaniyati ay fi nakirati tsaniyati, pada nakirah yang kedua iaitu quwata tu kita boleh baca fa'il jaza. Wajhani, 2 cara. 2 cara boleh baca. Pertama, ar-raf'u. Ar-raf'u makna kita baca la haulun wala quwwatun. Itu. La haulun wala quwwatun. Tu rafa'. Wal fathu atau fathah. Macam mana? La haulun wala quwwata. La haulun wala quwwata. Okey, selesai. Wa in atafta tu isu lain pula. Jadi kita nak tulis depan berkenaan dengan wajah i'rab yang kita sebut tadi. Yang kita sebut teruk-teruk tu, kita tulis depan, dia ada, kalau kita pecah satu-satu, dia ada 11 cara. 11 i'rab, bukan 11 i'rab. 11 alasan setiap daripada nakirah tu nak i'rab apa. Tadi dia sebut fathah, rafa', nasak gitu ya. Apa dia punya i'rab? Jadi dia 11. Jadi kita kena tulis ni. Dia ada 11.
Okay, yang pertama, la haula wala quwata. Okay, la haula wala quwata. La haula wala quwata ni sebab apa jadi haula? Kerana kita mengamalkan la. La menasakkan isim, merofokkan khabar. Jadi haula ni i'rab dia adalah isim la. Isim la macam biasa. Kita mengamalkan la. Jadi ni i'rab isim la. Isim la. Batu wala quwata ni lagu mana? Wala quwata. Wala quwata. Wala quwata ni kita ada tiga wajah wala quwata ni. Wala quwata ni ada tiga wajah kenapa jadi quwata. Yang pertama sama macam ni, kita mengamalkan la, i'malula. Bila kita mengamalkan la, maknanya quwata ni i'rab dia isim la. I'rab dia ialah isim la juga. Isim la juga. Ni isim la, ni isim la. Ni isim la bagi yang pertama, ni isim la bagi yang kedua. Satu. Ataupun la haula wala quwata. Ilgha' la. Ilgha' la. Ilgha' ni maksudnya ialah ilgha' ni maksudnya ialah dia tidak mengamalkan la. Dia tidak menasakkan isim, merofokkan khabar. Tu dia panggil ilgha', melaghakan. Bila ilgha', lepas tu kenapa baca la quwata? Kerana dia ataf kepada nakirah haula. Kerana ataf. Ataf kepada nakirah haula. Haula kan nakirah ni. Dia kan berada di tempat mansub. Jadi kalau ni tak beramal, dia atah kepada haula, maka dia pun masuk lah. Lepas tu baca la haula wala quwata. Ni yang kedua. Yang pertama, yang kedua. Yang ketiganya, macam mana boleh baca la haula wala quwata? La haula wala quwata. Juga sama, yang ketiga ni dia ilgha' la. Dia ilgha' la, tidak mengamalkan la. Tetapi walaupun tidak mengamalkan la, dia ataf jumlah. Ataf jumlah. Ataf jumlah maksud apa dia? La haula wala quwata, ayat sebenarnya begini. La haula mawjudun. Wala quwata mawjudun. Jadi jumlah wala quwata mawjudun ni, jumlah wala bukan. Mari. Madang. Dia atas jumlah je ni. La haula mawjudun illa billah. Ni ayat penuh lah. Illa billah. Wala quwata mawjudun illa billah. Illa billah. La haula mawjudun illa billah wala quwata mawjudun illa billah. La yang kedua ni kita tidak mengamalkan dia. Kita ilgha'. Lepas tu jumlah ni atah mana? Atah kepada la haula. Atah kepada jumlah la haula. Hak tadi ni atah kepada nakirah, ayat dia akan jadi gini. La haula wala quwata mawjudani illa billah. Dia satu ayat. Kalau hak ni dua ayat. La haula mawjudun illa billah wala quwata mawjudun illa billah. Dua ayat. Kalau hak ni dia sambung satu ayat. La haula wala quwata mawjudun illa billah. Tu dia kata ataf kepada nakirah. Ni ataf kepada jumlah. Jumlah la haula mawjudun illa billah. Tu kalau baca wajah pertama. Iaitu yang pertamanya mabniun al-fathi, yang kedua pun mabni al-fathi. Okey, yang seterusnya ialah tak tahu papan putih ni cukup ke tak. La haula wala quwatan.
La haula wala quwatan. Ni satu je. La quwatan. Quwatan ni dia masuk. Okey, kalau la haula wala quwatan, la haula ni kita mengamalkan la. Jadi ni i'rabnya isim la lah, macam biasa, isim la. Lepas tu wala quwatan ni la sini zaidah, tambahan saja. La sini zaidah, tambahan. Lepas tu quwatan dia panggil zaidah li ta'kidin nafi, untuk menguatkan nafi. Okey, zaidah aja. Lepas tu quwatan ni dia atah mana? Dia atah ke atas isim la. Ataf isim la. Isim la kan mansub. Jadi sekarang ni dia masuk dengan baris dua. Sebab apa? Sebab la ni zaidah. Dia bukan mabni, dia masuk. Masuk sebab apa? Sebab dia ataf kepada isim la. Isim la ni dia masuk ni, cuma ni mabni. Hak ni masuk tapi tidak mabni sebab la ni zaidah. Tu yang kedua. Ada wajah yang seterusnya. Yang ketiga apa dia? La haula wala quwwatun. La haula wala quwwatun. La haula wala quwwatun. La haula wala quwwatun ni untuk la haula macam biasa isim la. Untuk wala quwwatun dia ada tiga. Sebab apa jadi quwwatun? Boleh jadi tiga. Wala quwwatun. Sebab apa jadi quwwatun? Pertama kita jadikan la ni zaidah. La ni zaidah. Lepas tu quwwatun quwwatun tu sebab apa jadi quwwatun? Quwwatun tu sebab dia ataf ala mahal la wasmiha. Dia ataf ke atas mahalla wasmiha. Apa mahalla? Iaitu dia ataf kepada jumlah la haula ni. Ini la ni isim la. Dia berada di depan ayat. Bila berada di depan ayat dia panggil ibtidak. Ibtidak ni kalau i'rab isimnya mubtada'. Bila mubtada' rafa', dia ataf kepada benda rafa'. Dia atah kepada benda rafa'. Tu la haula wala quwwatun. Jalan yang keduanya, quwwatun tu kita i'rab isim la kerana la sini beramal dengan amal laisa, bukan amal inna. Kita i'rab quwwatun jalan yang keduanya ialah sebagai isim la, tetapi isim la yang beramal sebagai laisa, bukan beramal seperti inna. Kalau hak ni beramal seperti inna, dia menasabkan isim. Kalau la dengan makna laisa, dia merafa'kan isim. Jadi rafa' quwwatun ismula. Ismula amal laisa. Ismula amal laisa. Yang ketiga, la haula wala quwwatun. Kita i'rab quwwatun ni sebagai mubtada'. Boleh tak? Mubtada'. Syaratnya kita ilgha' la. Kita melaghakan amal la. Maka quwwatun ni i'rab mubtada'. Khabarnya mahzuf. Tu cara i'rab. Tu la haula wala quwwatun. Habis. Ini untuk haula saja ni. Belum lagi la haulun. Kalau la haulun lagu mana? La haulun ada beberapa. Ni yang keberapa? Yang keempat. La haulun wala quwwatun. Yang kedua ni quwwatun. Quwwatun tu marfu'. La haulun wala quwwatun. Kalau la haulun wala quwwatun, haulun ni boleh i'rab dua. Sama ada kita i'rab mubtada' ataupun kita i'rab isim la yang beramal sebagai amal laisa. Kalau kita i'rab haulun ni mubtada', makna la ni kita laghakan. Kita ilgha', dia tak beramal. Maka kita pun i'rab mubtada'. Ataupun la ni beramal, cuma dia beramal seperti laisa. Dia bukan beramal seperti inna. Maka dia jadi isim laisa yang marfu' lah, haulun besar.
Hak ni pun sama, wala quwwatun sama juga kita i'rab sebagai isim la yang beramal dengan amal laisa. Isim la yang beramal dengan amal laisa. Isim okey. Kemudian apa lagi? La haulun wala quwwatun. Pun boleh juga kita beramal quwwatun ni sebagai mubtada, boleh juga. Mubtada dengan kita larakan la. Kita larakan amal la, quwwatun jadi mubtada seperti la haulun. Boleh juga. Apa lagi ya? Lagi satu, la haulun wala quwwata, terakhir. 5. Semua ada 5 belakang. La haula wala quwwatun. La haula kan. La haulun wala quwwata. La haulun wala quwwata. La haulun wala quwwata. Kenapa? La haulun. Haulun ni kita i'rab isim la sebagai amal laisa. Isim la sebagai amal laisa. Maka dia isim la tapi marfu' sebab dia beramal dengan amal laisa. Haulun. Wala quwwata. Wala quwwata, quwwata nak i'rab apa? Quwwata kita i'rab sebagai isim la yang beramal sebagai amal inna. Selesai. Jadi wala haulun, haulun ni isim la kerana la beramal dengan amal laisa. Wala quwwata kerana quwwata ni dia isim la yang mana la ni beramal dengan amal inna. Habis. Tu 5 wajah. 5 wajah. Habis. Kemudian baru habis ba takarrar. Takarrar la, berulang-ulang la. Lepas habis berulang-ulang barulah dia masuk berkenaan dengan ataf pula. Dia pun sebut wa in atafta. Mana? Wa in atafta ala ismila. Wa in atafta ala ismila. Jikalau jap cari. Mana? Mana ni? Salah satu aujuh. Wa in atafta, okey. Wa in atafta ala ismila, jikalau mengatafkan oleh engkau ala ismila atas isim la, walam tatakarrar dan tidak berulang-ulang ia la tu, wajaba fathun nakirati. Jawab, niscaya wajiblah oleh fathah nakirah sifat al-ula. La haula, kita buat betul lah, la haula. Contoh, la haula tak ada la yang kedua, kita nak ataf lalu, maka wajib fathah nakirah yang pertama. La haula, fathah ni makna mabni ala fathi. Kena ingat fathah ni mabni ala fathi. Jadi bacanya la haula. Okey, la haula wajib. Wajaza fi thaniyati ay wajaza fi nakirati thaniyati. Dan haruslah pada nakirah yang kedua iaitu quwwatun, quwwata tu baca dengan ar-raf'u wan nasbu. Salah satu. Rafa' ataupun nasab. Rafa' maksudnya marfu', nasab maksudnya mansub. Mana bukan mabni. Bacanya la haula wala quwwatun. La haula wala bukan. La haula wa quwwatan. La haula wa quwwatun. Tak ada la. La tak berulang. Kita atah lalu. Dia kata wa in atafta, jikalau mengatahlah oleh engkau atas isim la tetapi tidak berulang-ulang la. Kita atah selalu. Maka boleh baca dua. La haula wa quwwatan. La haula wa quwwatun. Itu. Nahwu contohnya. La haula wa quwwatun wa quwwatan. Kalau kitab yang tulis quwwata wa quwwatu tu tak betul. Tak betul. Sebab dia mansub dengan marfu, bukan mabni. Jadi baca la haula. Yang haula tu dia mabni. Yang haula tu dia mabni. La haula wa quwwatan wa quwwatun. Gitu Jadi apa dah? Mana tadi hilang dah.
Jadi kalau engkau ataf atas isim la, okey, wajib fathah nakirah yang pertama, iaitu haula. Iaitu haula. Lepas tu untuk nakirah yang kedua boleh dua, sama ada rafa' ataupun nasab. Kalau rafa' tu sebab apa? Sebab apa rafa'? Kerana dia ataf ke atas mahal la serta isimnya. Macam tadi. La haula wa quwwatun. Quwwatun tu dia ataf kepada mahal la wa ismila. Tempat la dan isim la. Tempat la dan isim la ni kan berada di depan ayat, dia panggil ibtida'. Ibtida' ni lah dia panggil mubtada' tu. Jadi mubtada' ni marfu'. Bila marfu' maka jadilah quwwatun. La haula wa quwwatun. Lepas tu baca pula nasab quwwatan. Sebab apa quwwatan? Kerana dia ataf ke atas tempat isim la. Isim la kan masuk. Isim la kan masuk. Bila masuk dia quwwatan. Dia beza ataf kepada isim la dengan ataf kepada mahal la dan isim la. Mahal la dengan isim la tu gabung. La haula tu. Kalau isim la saja, haula tu saja. Dia ataf kepada isim la, makna dia ataf kepada haula. Dia ataf kepada mahal la dan isim la, makna dia ataf kepada la haula. Tu. Kalau ataf kepada la haula, makna dia berada pada posisi marfu'. Kalau dia ataf kepada haula sebutir tu, dia berada di posisi mansub. Jadi kalau ataf pada mansub lah quwwatan. Ataf kepada marfu' lah quwwatun. Gitu. Habis. Itu ataf. Sekarang dia nak buat na'at pula. Dia nak buat sifat. Wa idza nu'itasmu la. Dan jikalau dibuat sifat akan isim la itu bina'tin mufradin, dengan na'at yang mufrad. Na'at yang mufrad ni makna na'at tu bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Tu maksud mufrad. Jangan lupa pula. Kalau lah dina'atkan isim la itu dengan na'at yang mufrad. Apa dia? Na'at yang bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Na'at tu na'at biasa lah. Na'at yang singular. Yang mufrad. Walam yafsil, syarat kedua. Dan tidak berpisah bainan na'ti wal man'uti, antara na'at dan juga man'ut. Man'ut ni benda yang disifatkan. Rajulun salihun. Salihun tu na'at. Rajulun tu man'ut. Jangan lupa. Fasilun, fa'il yafsil. Tidak sama sekali berpisah oleh satu pisah antara na'at dan man'ut. Nahu, contohnya. Nahu contohnya, la rajula dharifun jalisun. Jalisun tu khabar kedua tu. Dia buat contoh je. Bukan khabar kedua. La rajula dharifun jalisun, sifat ni dharif ni sifat ni. Dia buat contoh sifat. La rajula dharifun. Tidak ada sama sekali jenis lelaki yang cerdik ia. Jalisun, yang duduk ia. Tu na'at tu. Maka kalau begitu dia na'at dia mufrad tak? Mufrad. Zarifun mufrad tak? Mufrad. Ada tak antara rajula dengan zarifun tu dipisah dengan ayat lain? Tak ada. Dia tak pisah dengan ayat lain. Rajula dengan zarifun tidak pisah dengan ayat lain. Zarifun dia mufrad. Maka jaza fin na'ti al-fathu wan nasbu. Haruslah pada na'at itu, mana na'at? Zarifun jalisun. Harus tu fathu dengan mana? Mabni 'alal fathi. Wan nasbu, dan nasab mansub. War raf'u, dan rafa' mana? Marfu. Mana boleh gini? La rajula dharifa, boleh. La rajula dharifa, itu fathah. La rajula dharifan, itu mansub. La rajula dharifun, hak tu marfu. Gitu. Gitu kan? Boleh belaka tiga-tiga tu. Itu kalau untuk nak. La rajula dharifun jalisun. La rajula dharifa jalisa. La rajula dharifan jalisan. Kalau dharifan jalisan ada alif lah. Ada alif lah kalau dharifan jalisan tu. Boleh. Okey, sebab apa mabni al-fathi? Kita pergi satu-satu. Kenapa mabni al-fathi?
Kerana bila isim la dia dinaatkan dengan sesuatu, dia seolah-olah macam bilangan adat, khamsata asyara. Khamsata asyara. Dua-dua tu mabni al-fathi belaka. Khamsata asyara. Rajula dharifa. Dia kias situ. Itu kalau mabni al-fathi. Seperti mana? Lafaz khamsata asyara. Arba'ata asyara. Arba'ata asyara. Mana ada arba'ata asyarun? Dia kias situ. Okey, kalau nasab pula sebab apa? La rajula dharifan. La rajula dharifan. Kerana dia naat kepada isim la. Bila naat kepada isim la, maka naat tu mahalnya nasab lah. Bila mahalnya nasab, dia pun masuk. Tu alasan dia. Kan mahal nasab tu, rajula tu, sekarang sifat dia pun masuklah juga. Maka dia pun jalisan dharifan. Tu masuk. Lepas tu kalau rafa' sebab apa pula? La rajula dharifun jalisun. Sebab apa rafa'? Sebab apa? Sebab dharifun ialah naat pada mahalla serta isimnya. Dia bukan lihat pada isim saja. Dia bukan lihat kepada sifat bagi rajula saja. Dia sifat bagi la rajula. Bila sifat bagi la rajula, kita sebut tadi la rajula itu berada di depan ayat. Bila berada di depan ayat, dia seolah-olah macam mubtada'. Bila mubtada' marfu'. Maka sebab itu naat pun marfu'. Jadi 3 cara baca, 3 cara lihat. Sekali lagi, sebab apa la rajula dharifa? Kenapa mabni al-fathi? Kerana dia kias seperti nombor khamsata asyara. Dia tarkib dua tu. Khamsata asyara, arba'ata asyara. Kenapa dia mansub? Kerana dia sifat kepada isim la. Isim la rajula tu sendiri adalah mansub, maka dia pun masuklah. Zarifan jalisan. Yang rafa' pula sebab apa? Sebab dia naat kepada la rajula, bukan rajula saja. Dia naat kepada la rajula, maka la rajula tempatnya ialah ibtida'. Bila ibtida' marfu', bila marfu' naat pun marfu'. Tu. Tu dia kata dia nak pisahkan isim la ni daripada pasal lain sebab dia panjang sikit bahasan dia. Tak susah pun, dia panjang ni. Okey, habis. Itu kalau dia tak terpisah dengan sesuatu. Hak ni nak masuk yang terpisah pula. Dia kata, fa in fasala bainan na'ti wal man'uti fasilun. Maka apabila berpisahlah antara na'at dan man'ut itu oleh satu pisahan, fasilun. Fa'il bagi fasala. Satu. Au kana na'tu ghaira mufradin, ataupun adalah na'at itu khabar kana, bukan mufrad. Mana na'at dia syabih bil mudhaf ataupun na'at dia mudhaf. Dua tu. Pertama dia kata na'at dengan man'ut ni diceraikan dengan satu fasil, satu ceraian. Ataupun na'at dia itu mudhaf atau syabih bil mudhaf. Maka bila begitu jazar raf'u, haruslah oleh rafa' ataf wan nasbu, dan nasak faqat saja. Nasak dan rafa' pada mana? Pada sifat. Okey, contoh. Contoh. Dia pun bagi contoh. Mana dia? La rajula. La rajula lagi. Drop. Nasak faqat. Okey, sebelum tu rafa' sebab apa rafa'? Rafa' sebab apa? Rafa' sebab dia mengikut macam tadilah, dia naat kepada mahalla dan isimnya. Satu. Kenapa nasak? Kerana dia sifat kepada isim la saja. Itu ya. Kalau nasak kerana dia adalah sifat bagi isim la, kalau rafa' kerana dia sifat kepada isim la serta la. Okey, selesai. Kemudian dia kata nahwu contoh. La rajula. La rajula. Lupa. Sekejap. La rajula. Dia kata la rajula, nahwu la rajula jalisun dharifun.
wa dharifan. Ya. Ni misal apa ni? Misal na'at al-mafsul. Oh, okey. Okey, ni ayat ni nampak macam sama tapi beza. La rajula jalisun dharifun wa dharifan. Okey, jalisun tu khabar la. Rajula tu isim la. Dharifan tu na'at dia. Situ. Tu yang pisah tu. Tu. Faham? La rajula tu isim la. Jalisun tu khabar la. Dia mari na'at selepas tu. Boleh baca dharifun, boleh baca dharifan. Kalau dharifun dengan rafa'. Sebab apa rafa'? Sebab dia sifat kepada la rajula. Kalau dharifan, dia sifat kepada rajula saja. Begitu. Baru nampak situ. Tu kalau diceraikan dengan sesuatu di sini, kalau dalam ayat ni konteks ni khabar la. Dalam konteks ni khabar la. Okey. Lagi, kemudian la rajula jalisun. Okey, dharifan boleh baca dua. Wala rajula tali'an wa tali'un jabalan hadirun. Hak ni sifat dia syabih bil mudhaf. Tengok, la rajula isim la. Tali'an khabar sifat rajula. Tali'an masuk. Nak baca wa tali'un pun boleh. Tu dia sebut dua tu. Tali'an wa tali'un jabalan. Tali'an tu masuk. Sebab apa masuk? Dia sifat kepada rajula. Tali'un kenapa marfu'? Dia sifat kepada la rajula. Gitu. Kemudian hadirun. Hadirun tu khabar la. Tu habis. Kemudian dia kata wa idza juhila khabaru la wajaba dhikruhu kama masalna. Wa idza juhila ni ayat ni bab baru pula. Wa idza juhila khabaru la, apabila dijahilkan akan khabar la. Apa dijahilkan? Dihazahkan. La ada, isim la ada, khabar la tak ada. Kalau khabar la tak ada, khabar la tak ada tak apa. Tapi kalau khabar la tu tak ada, dan bila tak ada, dia menjadi jahil khabar la. Apa jahil? Tak tahu khabar la. Maksud tak sampai. Maksud tak sampai. Juhila khabarula ni bukan semata-mata hazah. Dah lah hazah, tak tahu pula makna. Tak tahu pula makna. Maka wajaba zikru khabarila. Maka wajiblah oleh menyebutkan khabar la. Kalaulah khabar la tu kita hazah, bila kita tengok ayat tu tak faham, maka wajib sebut khabar la. Contoh. Contoh ada hadis lagi disebut rasanya. Hadis sebut la ahada aghyaru minallah. Apa kesan? Apa fungsi? Apa kesannya kalau Nabi sebut gini? La ahada minallah. Faham tak? Tak faham. La ahada minallah. Tidak ada seorang pun daripada Allah. Mana? Tak faham. Jadi bila tak faham sebab hazah khabar la. Hazah khabar la tak ada masalah. Tapi hazah khabar la tu kalau menyebabkan tak faham makna, dia kena wajib sebut. Nak sebut itu ya. Maka Nabi pun sebutlah wala la ahada aghyaru minallahi. Dia sebut khabar dia. Jadi wa ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam kama mathalna, seperti mana yang kami telah contohkan tadi. Yang kami telah contoh tadi hak tadi itulah. Dia sebut khabar la. Contoh la sahiba ilmin mamqutun. Tu dia sebut khabar la. Apa kata kalau dia sebut la sahiba ilmin? Noktah situ ya. Faham tak? Tak faham. La sahiba ilmin. Tidak adalah pemilik ilmu. Apa? Tak ada pemilik ilmu apa? Tidak ada sama sekali jenis pemilik ilmu. Apa dia? Tak ada apa? Tak ada yang dibenci, tak ada yang dimarahi dan sebagainya. Dia tak faham kalau tak ada mamqutun, maka kena sebut mamqutun. Wala tali'an jabalan. Noktah situ. Tidak ada sama sekali jenis pendaki bukit. Apa? Tak ada apa? Tak faham. Kena sebut khabar. Hadirun. Faham? Jadi kalau khabar tu dihazah dan tak faham makna, wajib sebut. Maka dia pun bawa datang hadis wa ka qaulihi alaihi salatu wassalam, dan seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, ke atasnya Nabi itu sahaja rahmat Allah serta kesejahteraannya, la ahada aghyaru minallahi.
tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Ini hadis yang panjang. Tidak ada seorang pun yang cemburu daripada Allah dari sudut Allah Ta'ala melihat hamba-hambanya buat maksiat. Tidak ada siapa yang lebih cemburu daripada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala menyaksikan orang tu buat maksiat, Allah Ta'ala akan murka. Tidak ada siapa pun yang lebih dapat murka berbanding dengan Allah Ta'ala. Dalam kitab syarah kita ni dia sebut cemburu sini ni salah satu sifat Tuhan, bukan cemburu perasaan tu. Bukan cemburu perasaan, kerana Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai'. Wajib kita i'tiqad adanya ghirah. Ghirah tu cemburu tu lah. Dan kita tak dapat mengkaifiatkan cemburu tu apa dia. Kita mensabitkan cemburu tu pada Allah sebab Nabi sebut. Tapi cemburu tu bukan maksud cemburu perasaan tu, bukan. Lepas tu apa dia? Wallahu a'lam. Tu ya. Tu ya. Dia ghairatullah sifatun sabitatun lillah. Satu sifat yang sabit bagi Allah. Bukan cemburu yang kita faham tu, bukan. Jadi cemburu sini bukan satu perasaan. Bahkan kesan daripada ghairatullah itu al-intiqamu, memberi azab daripada hasil daripada murka Allah Ta'ala apabila seseorang buat maksiat. Itu cemburu. Cemburu dengan makna Allah Ta'ala memberikan seksa, kesan daripada dia murka terhadap hambanya yang buat maksiat. Itu cemburu. Bukannya cemburu perasaan tu dak. Kesan daripada cemburu tu ialah Allah mengazabkan orang yang dia murka disebabkan dia buat maksiat. Dalam syarah ni pun dia buat peringatan, takut kita faham Allah Ta'ala ada cemburu cerita pula. Lepas tu wa idza ulima, maka jikalau diketahuikan akan khabarlah, tahu khabarlah, fal aktsaru, maka bermula yang lebih banyaknya khabar, hadfu khabarilah, hazah khabarlah. Boleh? Kebanyakannya hazah khabarlah sebab dah faham. Kalau dah dapat faham apa maksud dia, tak ada masalah. Sebab kalam Arab ni dia dibina atas dasar faham. Kalau benda tak faham dan tak beri faedah, itu bukan kalam Arab. Jadi kalau kalam Arab dihazah lagu mana pun faham makna, tak ada masalah. Sebab tu dia kata kalau khabar la ni hazah, kebanyakannya akan hazah lah. Kalau diketahui khabar la itu, maka khabar la itu akan dihazahkan. Contoh, nahu ay nahu qawlihi ta'ala. Ni firman Allah Ta'ala ni. Dia ambil sekerat dia. Fala fauta. Asalnya ayat walau tara idh fazi'u fala fauta. Walau tara, dan jikalau melihat oleh engkau wahai Muhammad, idh fazi'u, apabila terkejutlah mereka itu orang kafir pada hari kiamat tu, fala fauta ay lahum. Tu lahum tu takdir khabar tu lah. Ay fala fauta sabitun lahum. Maka tidak sama sekali dapat melepaskan diri bagi mereka daripada Allah. Tu la fauta. La fauta tidak dapat sama sekali melepaskan diri. Lahum bagi mereka itu. Lahum tak ada dalam Quran. Takdir saja. Jadi, faham tak bila kata fala fauta? Faham. Sebab ada qarinah sebelumnya. Dia sebut tentang kafir. Walau tara idh fasi'u, jikalau kamu melihat mereka itu terkejut orang kafir di hari kiamat, fala fauta lahum, mereka sama sekali tidak dapat melepaskan diri bagi mereka. Wala dhaira ay alaina. Wala dhaira bermakna darara. Quran kau ni. Wala dhaira alaina. Ni kisah berkenaan dengan ahli sihir Fir'aun yang telah beriman dengan Nabi Musa alaihi salam, kemudian jawab kepada Fir'aun. Fir'aun mengancam mereka untuk bunuh, maka mereka kata la dhaira. Apa? La darara alaina, takdir khabar. Ai alaina. Sebab apa tak payah khabar pun faham dah? Sebab apa khabar dihazahkan? Sebab khabar kalau hazah pun faham dah. Siapa dia tu? La darara. Kamilah la darara. Kamilah yang tidak mudarat tu. Habis. Wala haula wala quwata ay lana. Yuk kita zikir. La haula wala quwata illa billah. Mana dah khabar? Khabarnya lana. La haula sabitun lana. La quwata sabitun lana. Mawjudun. Jadi tadi kita takdir mawjudun. La haula mawjudun lana. La haula mawjudun. La haula wala quwata mawjudani lana illa billah. Jadi boleh hazaf. Fa in dakhalat la ala ma'rifatin. Jikalau telah masuklah oleh fa'il la itu ke atas isim ma'rifah. Ni isim nakirah tadi. Kalau masuk pada isim ma'rifah au fasli bainaha
wa baina ismiha fasilun, ataupun betul tak fasli? Au fasala, bukan fasli ya. Au fasala atau pada dakhala. Au fasala bainaha bainala bainaha bainala, betul. Wa baina ismiha, dan antara isim yang isim la fasilun, fa'il fasala, oleh satu ceraian. Wajaba ihmaluha, wajiblah oleh menghampakan la. Menghampakan la makna la tu tak beramal. Menghampakan la makna la tu tak beramal. Contoh kita buat makrifah, la zaidun, la zaidun fid dari. Jadi tak ada la zaidah, tak ada la zaidah fid dar, tak ada la zaidun. Begitu juga kalau kita ceraikan dengan sesuatu, la fid dari rajulun. La fid dari rajulun, asalnya la rajula fid dari. Kita mari fiddar ke depan, rajulun dipisahkan dengan la fid dari rajulun, dia tak jadi rajula dah. Okey. Bila wajib ihmal, wa wajaba raf'u ma ba'daha, dan wajiblah oleh merafakkan barang, yakni kalimah takdir silah thabata yang sabit ia ma ba'daha, ba'dala, selepas berla. Wajib rafa' tu ala annahu, atas bahawasanya ma ba'daha tu mubtada'un wa khabaru, mubtada' dan khabar. La zaidun fid dari, zaidun mubtada', khabar mahzuf, fid dari jar majrur. La tu kira tak ada apa. La zaidun fid dari, zaidun mubtada'. La fid dari, la fid dari rajulun, rajulun tu mubtada' muakhar, fid dari ta'alluq satu mahzuf, khabar muqaddam. La tu kira macam tak ada apa, sebab ihmal, dia kosong daripada beramal. Wa wajaba takraruha, dan wajiblah fa'il oleh mengulangkan la. La tu kena buat 2 kali. Ni kalau nak ulang lah, kalau nak ulang sebut. Kalau tak ulang tak apa. Kalau tak mau sebut tak ulang lah. Ni kalau nak ulang sebut benda lain, kena ulang la. Okay. Nahwu, contoh, la zaidun fid dari wala amrun. Ni kalau tak ada wala amrun pun tak apa. Tapi kalau nak sebut nama yang lain, nama makrifah yang lain, kena tambah la. Jadi zaidun i'rab mubtada', fid dari jar majrur, ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam. Wala amrun, amrun mubtada', khabarnya mahzuf. Tu i'rab dia. Wala fid dari rajulun wala imra'atun. Kena tambah ulang la. Fid dari jar majrur, ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam, rajulun mubtada' muakhar. Gitu Rajulun mubtada' muakhar. Lepas tu imra'atun ataf kepada rajulun, i'rab dia. Imra'atun tu ataf kepada rajulun, sebab la tu ihmal. Habis faslun wa amma dhanna wa akhawatuha, wallahu ta'ala alam. Jadi kelas kita ni ganti pada minggu pertama. Minggu pertama itu tak ada. Lepas tu hari tu saya balik 2 minggu tak ada, 2 kali tak ada. Ni minggu depan 2 kali tak ada hari ni. Jadi lepas cuti mixing kita jumpa semula setiap hari Ahad, dan hari Selasa lagi 4 kali khutbah. 4 kali khutbah. 2 kali hari tu, 2 kali akan datang. Lagi 4 kali khutbah insya-Allah taala. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.